Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita, dan insya-Allah malam ni pengajian akidah insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kitab Kifayatul Awam insyaAllah, muka surat 59. Sifat keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Hey, diam sikit. Sifat keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pergi masuk bilik, makan kat bilik. Kakak, masuk bilik. Kang bising-bising, apa nak kuliah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak bising ya. Minta maaf Pergi masuk bilik, makan kat bilik. As-sifatur rabi'ah al-wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatuhu lil hawadisi al-makhluqat. Sifat keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah berbeza dengan segala yang baharu, yakni para makhluk. Jadi kita dah berkali-kali dah kita khatam kitab akidah Sanwi Kayangan ni dah 10 tahun dah. So kita akidah saya rasa dah 3-4 kitab kita dah khatam dah. Jadi di sini kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang akidah kita. Jadi di sini dia kata sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah mukhalafah. Mukhalafah tu maksudnya menyalahi ataupun berbeza ataupun tidak sama lah. Lil hawadis. Jadi perkataan hawadis itu yang penting sebenarnya dalam masalah ni. Jadi mungkin sebahagian kita, terutamanya yang awam lah, kita tak nampak di sini apa yang dimaksudkan dengan hawadis itu. Di sini pun beliau pengarang kitab Syekh Fudhali mengatakan ail makhluqat. Maka di sini waalaikumsalam warahmatullahi. Makhluqat maksudnya, ya kita kata betul memang makhluk itu adalah perkara yang baharu. Cuma kalau kita fokus kepada makhluk sahaja, maka kita telah meninggalkan satu lagi perkara. Ada lagi satu perkara, iaitu perkara yang baharu yang berlaku kepada zat dan sifat Allah Ta'ala, tapi dia bukan makhluk. Ini sebenarnya bab yang paling penting. Bab yang penting yang menjadi khilaf di antara Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah dengan Wahabiyah.
Jadi kalau Allah Ta'ala mukhalafah dengan makhluk itu jelas lah. Itu je jelas. Allah Ta'ala menyalahi segala makhluk, tidak sama dengan segala makhluk, itu jelas. Tetapi sebenarnya di sini bukan yang dimaksudkan dengan mukhalafah lil hawadis itu hanya menyalahi ataupun tidak sama dengan makhluk sahaja. Tetapi Allah Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat yang baharu. Termasuk di dalam makna mukhalafah lil hawadis itu ialah Allah Ta'ala tidak berlaku perkara yang baharu pada zat dan sifat-sifatnya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi sebab tu ulama tak kata mukhalafah lil makhluqat. Kalau mukhalafah lil makhluqat memang betul, itu memang tepatlah. Itu bahkan disepakati. Tak tahulah kalau ada orang kata Allah sama dengan makhluk, itu tak tahulah kan. Itulah agak lemah lah akal dia. Akidah dia memang akidah batil lah tu. Semua akan mengatakan Tuhan takkan sama dengan makhluk. Tetapi poin yang lebih besar, poin yang lebih penting dalam mukhalafah lil hadis ini bukan sahaja Allah tidak sama dengan makhluk. Satu lagi yang kita kena ingat di sini, tidak berlaku hawadis kepada zat dan sifat Allah. Maksudnya zat dan sifat Allah tidak berubah-ubah. Sebab apa? Berubah itu adalah hawadis. Berubah itu dikatakan hadis, jamak dia hawadis lah. Hawadis itu plural dia. Hawadis itu plural dia. Mufrad atau singular dia al-hadis. Hadis iaitu maknanya sesuatu yang baharu. Apa maksud sesuatu yang baharu? Sesuatu yang berubah-ubah. Setiap perkara yang berubah-ubah itu kita namakan baharu. Yalah, maknanya daripada satu keadaan dia berubah menuju ke sebuah keadaan yang lain, maka keadaan yang lain itu menunjukkan sesuatu yang baharu bagi dia. Sesuatu yang baru. Jadi berubah dengan baharu itu dia lazim. Dialah lazim. Jadi sesuatu yang baharu pasti berubah-ubah. Perubahan yang paling ketara daripada tiada kepada ada lah. Maksudnya daripada tidak wujud kepada wujud. Itu perubahan yang pertama sekali. Bagi makhluk-makhluk ni dia bersifat hawadis. Jadi daripada tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala. Itu satu perubahan yang baharu. Maksudnya dulu tidak ada, sejak azali tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala, dia berubah daripada tiada kepada ada. Kemudian ketika adanya, wujudnya makhluk itu, contohnya manusia, kita berubah daripada bayi, daripada setitis air mani lah. Daripada setitis air mani kepada segumpal darah, kepada segumpal daging, kepada janin, kemudian lahir, jadi bayi, jadi baby, lepas tu jadi kanak-kanak, jadi budak-budak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua, lepas tu mati. Pokok pun sama, kecil, tumbuh, lepas tu makin besar, berbuah bunga, lama-lama reput, lama-lama tumbang. Jadi berubah, siang malam bertukar, siang malam, hujan panas. Jadi semua hawadis ni benda yang berubah-ubah. Jadi sebab tu kita kata Allah Ta'ala ni tidak sama dengan makhluk, bukan saja dari segi benda tu makhluk, tetapi juga sifat pada makhluk itu iaitu hawadis, berubah-ubah. Maka Allah tidak berubah-ubah. Allah tidak, zat dia dan sifat-sifat dia tidak berubah-ubah. Itu maksud mukhalafah lil hawadis yang penting. Ini yang kena ingat ni. Kena ambil point ni. Pengertian mukhalafah lil hawadis. Fallahu mukhalifun likulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Maka Allah Ta'ala itu berbeza dengan tiap-tiap makhluk dari golongan manusia, jin, malaikat dan yang lainnya, seperti benda-benda beku dan haiwan-haiwan yang lain. Fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadis. Ni point dia. Fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadis min masyin wa qu'udin wa jawarihin. Maka tidak sah bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat segala yang baru seperti berjalan, duduk dan mempunyai anggota-anggota tubuh. Fahuwa Ta'ala munazzahun anil jawarih min famin wa ainin wa uzunin wa ghairiha. Maka Allah Ta'ala itu disucikan daripada anggota-anggota tubuh seperti mulut, mata, telinga dan yang lainnya seperti tangan dan kaki.
Okey. Jadi di sini ukuran dhabit ataupun ukuran untuk kita membezakan antara dua perkara lah. Apakah ukuran dia? Apakah dhabit dia? Ini yang penting sebenarnya. Jadi kita ingin membezakan antara satu benda dengan suatu benda yang lain. So apakah ukuran dia? Apakah formula dia? Apakah dhabit dia lah? Dalam istilah ni dipanggil dhabit. Ukuran atau formula untuk kita membezakan antara dua perkara tu. Apa dhabit dia? Di sini ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah lah terutamanya, pertama sekali kita melihat. Kita tak dapat melihat Allah Ta'ala di dunia ni. Kita tak tahu zat Allah Ta'ala tu macam mana. Cuma apa yang boleh kita lihat di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang boleh kita tahu di sini, kita hanya dapat satu sudut sahaja. Jadi apabila dikatakan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai' kan, maknanya mukhalafah lil hawadis ni sebenarnya diambil pemahaman daripada ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Yang tu yang pertama, iaitu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu sesuatu pun yang setara dengannya. Kemudian satu lagi, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada selain Allah yang dinamakan sebagai Allah? Maksudnya tak ada satu makhluk pun, satu benda pun yang mampu diberi nama Allah kerana dia tidak memiliki sifat-sifat Allah. So 3 ayat ini, dari situlah ulama mengeluarkan suatu uslub, satu statement, iaitu mukhalafah lil hawadis. Tidak serupa dengan segala perkara yang baharu. Okey, di sini untuk kita membezakan antara Allah dengan perkara yang baharu ini, maka kita tak dapat nak melihat Allah Ta'ala itu. Kita tak tahu. Sebab kalau kita nak bandingkan dua benda misalnya kan, contohnya ni, kita nak bandingkan yang ni dengan yang ni. Ini dua-dua pen. Jadi kita kata dari segi pen dua-dua sama. Cuma kita kata warna dia lain sikit. Warna ni dia punya cover dia macam silver sikit. Ini macam gelap sikit. Ini dia ada jenis bertudung punya, yang ni jenis tekan-tekan punya. Ini ada corak-corak kat bawah dia, ini tak ada. Jadi kita nampak ada, ini ada tulisan-tulisan, ni tak ada. So kita tahu dari satu sudut dia sama, dari sudut yang lain dia berbeza. Dari sudut iaitu kedua-duanya pen. Kedua-duanya pen sama. So yang beza dia apa? Warna dia beza, bentuk dia ada beza sikit, penutup dengan tekan-tekan ada beza juga, tapi ada persamaan, ada perbezaan. Jadi kita boleh nilai lah, kita tengok dua-dua. Sekarang ni kita nak menilai Allah Ta'ala dengan selain Allah Ta'ala, kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak membezakan antara Allah dengan makhluk? Maka apa yang dibuat oleh para ulama' ialah kita melihat kepada makhluk itu, melihat kepada selain Allah, lalu kita menyenaraikan segala apa yang berkaitan dengan makhluk itu, maka kita nafikan daripada Allah Ta'ala. Maka apabila kita melihat kepada makhluk ini, kita tahu makhluk ini ada 3 perkara. Yang pertama zat dia, yang kedua sifat dia, yang ketiga perbuatan dia. Jadi setiap benda ada zat dia. Setiap benda ada zat dia, ada maddah dia, ada benda dia lah. Kita panggil zat lah. Kita panggil zat. Dan zat-zat yang ada di muka bumi ini kita panggil, dalam istilah dia kita panggil jisim. Kita panggil jisim ataupun isi padu lah. Sesuatu yang berisi padu. Itu asas. Sebab apa? Bila ada jisim, baru boleh kita letakkan sifat pada dia, dan baru dikatakan ada perbuatan ataupun tidak pada jisim tersebut. Jadi asasnya adalah zat, kemudian baru sifat, kemudian baru af'al, iaitu perbuatan. Jadi dari segi zat lah yang kita akan bezakan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi apabila kita mengkaji zat makhluk ini, kita dapati zat makhluk ini dinamakan sebagai jisim. Kenapa? Kerana makna jisim itu ialah sesuatu yang tercantum. Makna jisim itu ialah sesuatu yang tercantum di antara dua partikel, dua bahagian, dua atom, dua molekul, dua sel, apa sajalah. Yang penting dia tercantum.
Benda yang murakkab dia panggil. Dalam bahasa Arab dia panggil murakkab, benda yang tercantum. Jadi itu ciri yang pertama bagi jisim. Jadi oleh kerana ciri yang pertama bagi jisim itu ialah dia bercantum-cantum daripada bahagian-bahagian, tak kiralah bahagian tu sama ada pepejal ke atau cecair ke ataupun udara ke, yang penting dia tercantum. Macam udara kan, CO2, dia tercantum antara karbon dengan 2 oksigen. Kalau cecair air H2O tercantum daripada 1 hidrogen dan 2 oksigen. Kemudian benda-benda yang benda-benda yang pepejal ni jelaslah kita nampak benda tu tercantum, boleh dipecah-pecahkan kan. Jadi itu antara sifat yang pertama sekali yang kita nafikan daripada Allah, dari segi tidak samanya Allah dengan selain dia dengan makhluk ini, ialah Allah bukan jisim. Sebab Allah bukan tercantum-cantum, kerana bercantum-cantum itu adalah sifat jisim, sifat makhluk. Semua makhluk kita panggil jisim, sama ada berpejal, cecair atau gas. Dan semuanya tercantum daripada molekul-molekul, atom-atom, partikel-partikel. Maka kita kata Allah Ta'ala tidak tercantum-cantum. Sebab apa? Tak sama. Sebab menafikan persamaan. Jadi kalau kita tak, Allah cantum juga, tapi cantuman dia lain, tak boleh. Kalau Wahabi dia kata Allah bercantum. Allah bercantum-cantum. Bila dia kata Allah bercantum-cantum, lepas tu dia kata cantuman Allah tak sama dengan cantuman kita. Tak boleh. Tak boleh. Allah bukan zat yang tercantum-cantum. Kalau kita tak dapat nak bayangkan, itulah Allah. Macam mana nak bayangkan zat yang tak bercantum-cantum? Itulah Allah. Allah tidak boleh dibayangkan. Kalau boleh dibayangkan, bukan Allah. Kalau boleh dibayangkan, bukan Allah. Allah tidak boleh dibayangkan. Itu yang pertama sekali, basic. Kemudian kita dapati beberapa lagi sifat-sifat atau kelaziman-kelaziman jisim. Iaitu jisim mesti mengambil ruang, mengambil tempat. Jisim mesti mengambil ruang, mengambil tempat. Jelas. Itu jelas. Jisim mesti mengambil ruang, mengambil tempat. Dan apabila jisim itu dia mengambil ruang atau berada di suatu tempat, maka pasti dia berarah. Pasti dia berarah. Berada di arah atas atau bawah atau kiri atau kanan atau tepi dan sebagainya. Memang nanti kita akan diperlihatkan tajalli zat Allah Ta'ala di syurga, nanti baru kita tahu. Tak mungkin Allah datang masuk dalam syurga. Allah tak masuk dalam syurga. Allah tak perlu masuk keluar. Lepas tu dia kata kan, Allah Ta'ala tidak berjalan, tidak bergerak, tidak diam. Itu bukan sifat Allah. Memang kita tak boleh nak comprehend. Kita memang tak boleh nak comprehend macam mana Allah tu dia tak bergerak, tak diam, dia tak tercantum, tak bertempat, tak beruang. Memang kita tak boleh nak bayangkan. Itulah Allah. Jadi sifat kelaziman-kelaziman jisim itu dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana jisim itu bertempat, mengambil ruang, berarah, maka kita nafikan sifat-sifat jisim tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mukhalafah lil hawadis. Begitulah dari sudut sifat-sifatnya yang lain. Jisim itu memiliki warna. Mungkin ada yang lutsina kan, macam air tak ada warna, air kosong. Dia tak ada warna, kaca tak ada warna kita kata kan. Tapi ada setengah tu ada warna. Allah tak ada bersifat dengan warna. Tak ada satu dalil pun yang mengatakan Allah tu memiliki warna, tidak ada. Kemudian jisim juga ada saiz. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek, ada lebar, ada gemuk, ada kurus. Allah Ta'ala tak disifati langsung dengan ukuran-ukuran, saiz-saiz, tidak. Maha suci Allah daripada segala batasan-batasan, segala ukuran-ukuran, segala saiz-saiz. Jadi semua yang ada pada jisim kita nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mukhalafah lil hawadis. Maksudnya daripada jisimnya itu sudah pun berbeza, maksudnya dari zat lah, dari sudut zatnya sudah berbeza, apalagi sifat-sifatnya lah, apalagi sifat-sifatnya. Okey, tetapi kan ada satu permasalahan yang menyebabkan beberapa kelompok itu dia terpaksa menerima persamaan Allah dari suatu sudut. Ada kelompok yang dia kata oleh kerana ayat-ayat Al-Quran mengatakan Allah itu bertangan. Yadullah fawqa aydihim wa ma khalaqtu biyadayya wa ma amilat aydina.
bal yadahu mabsutatan. Ada 5-6 ayat, banyak ayat yang menunjukkan menggunakan lafaz yadun, iaitu tangan. Ada yang kata satu tangan, ada yang kata 2 tangan, ada yang kata banyak tangan. Contohnya yadullah fawqa aydihim, satu tangan Allah. Yadun maknanya satu, singular. Kemudian ada ayat khalaqtu biyadayya, aku cipta dengan kedua belah tanganku, 2 tangan. Dalam surah Yasin, wama amilat aidina, apa yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami banyak. Jadi di sinilah timbulnya satu kelompok yang dia kata oleh kerana Allah menyebut tangan, maka Allah juga ada tangan. Bila Allah sebut mata, fasna'il fulka bi'ayunina, masa Allah perintahkan Nabi Nuh AS, buatlah kapal bi'ayunina, dengan mata-mata kami, dengan sifat jamak ataupun plural, dengan lafaz jamak atau lafaz ataupun kita kata bentuk kata plural. Bi'ayunina, ayun itu jamak atau plural bagi ainun, iaitu mata. Maka dia kata Allah ada mata. Begitu juga jari, kan? Ada hadis dalam Bukhari mengatakan inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha. Hati anak Adam tu berada di antara 2 jari daripada jari jemari Allah Ta'ala, dan Allah membolak-balikkannya mengikut apa yang dia kehendaki. So dia kata Allah ada jari. Sebab apa? Dia kata kami hanya mengisbatkan apa yang Al-Quran sebut. Jadi maka kita jawab di sini, kita kata secara mudahnya, kita kata ayat tersebut masih samar-samar. Maknanya belum jelas lagi. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah ada tangan, ada jari, ada mata, ada wajah, ada kaki dan sebagainya, maka itu sudah menyerupai dengan makhluk, sudah menyerupai perkara yang baru, iaitu jisim. Yang mana jisim itu kita tahu tercantum-cantum, manusia kan ada tangan, ada mata, ada kaki, ada telinga. Jadi maknanya ada anggota-anggota yang tercantum-cantum, itu sifat jisim. Dia kata iyalah, tapi Allah dah sebut, nak buat macam mana? Maknanya boleh kita kata ada tapi tak sama dengan kita. Maknanya ada tangan tapi tangan Allah tak sama macam kita. Allah ada mata, mata Allah tak sama dengan kita. Itu kita kata mujassimah ghairu sarih. Mujassimah ghairu sarih. Kita bermaksudnya kita bukan menolak ayat Al-Quran tersebut. Kita kata di sebalik ayat Al-Quran itu ataupun hadis tersebut mengandungi makna yang lain. Tidak menunjukkan bahawa tangan itu adalah anggota, tidak menunjukkan mata itu anggota, atau jari itu adalah anggota, kaki itu adalah anggota, wajah itu anggota. Tidak. Allah tidak beranggota, tidak bercantum-cantum daripada anggota-anggota. Maha suci Allah daripada anggota-anggota, kerana itu adalah sifat jisim, kelaziman jisim. Tapi itulah dia kata macam ni, ada beberapa, banyak, sebenarnya ada banyak. Ada yang kata ada tangan tapi tak sama macam tangan kita. Kita kata tokoh Hindu pun ada tangan juga, tapi tangan dia tak sama macam tangan kita. Tokoh Hindu tangan belah kanan 4, tangan belah kiri 4 kan. Cuba tengok tokoh Hindu tu, ada 4 tangan belah kanan, 4 tangan belah kiri. Jadi kita kata kalau ada orang mengatakan, walaupun salafus soleh sekali mengatakan bahawa Allah itu ada tangan tetapi tangannya tak sama dengan tangan makhluk, masih ada unsur-unsur tajsim. Masih ada unsur-unsur tajsim. Kita tak tuduh orang tu sebagai mujassimah. Sebab apa? Seperti Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dalam kitab Jami' Tirmizi dia mengatakan bahawa Allah tu ada tangan tetapi tak seperti tangan. Kita kata walaupun dia Imam Tirmizi sekalipun, kita tak pakai statement dia. Bukan bermaksud kita menuduh Imam Tirmizi sebagai mujassimah, tidak. Kita kata statement Imam Tirmizi tu tak boleh dipakai di zaman sekarang ni. Bukan saja zaman sekarang, zaman dulu pun tak boleh dipakai. Maksudnya tak boleh dipakai oleh masyarakat awam. Pasal apa? Sebahagian daripada masyarakat awam apabila kita mengatakan Allah itu ada tangan, ada wajah, ada mata, ada jari tetapi tak sama dengan kita. Jadi sama saja macam kita kata berhala itu ada tangan, berhala itu ada mata, berhala itu ada kaki, tapi kaki, tangan, mata berhala tak sama dengan tangan kita, betul? Jadi tetap juga ada unsur-unsur menetapkan anggota bagi Allah Ta'ala. Kecuali ada yang mengatakan bahawa tangan Allah tu sifat bukan anggota, mata Allah tu sifat bukan anggota, wajah Allah tu sifat bukan anggota, kaki Allah itu sifat bukan anggota. Okey.
kita boleh terima, tetapi kita kata orang awam tak faham. Kebanyakan orang awam tak faham tangan tu sifat, mata tu sifat, telinga tu sifat, kaki tu sifat, jari tu sifat. Orang tak faham. Orang akan faham itu anggota. Jadi oleh sebabkan benda tu boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat, maka kita tak bahas tentang perkara-perkara tersebut. Jadi kita memang menolak. Kalau Allah orang tu mengatakan tangan Allah anggota, maka dia sudah menjisimkan Allah Ta'ala, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Walaupun dia kata tangan tak sama dengan tangan makhluk, tapi dari sudut beranggota itu sudah menyamakan Allah Ta'ala. Kalau dia nak kata semuanya itu sifat, itu kita kata itu terpulanglah kepada dia. Tetapi perkara tersebut tidak difahami oleh kebanyakan orang awam. Tak faham bahawa tangan, kaki, mata, telinga, wajah itu adalah sifat. Dia orang tak faham. Apa yang dia orang faham, tangan, kaki, wajah itu semuanya anggota. Maka mustahil Allah Ta'ala beranggota. Faham? Ini penting. Dia orang akan datangkan hujah. Wahabi ni akan datangkan pendapat salafus salih. Salaf kata Allah ada tangan, boleh, tapi yang penting tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Kita kata masih belum selamat 100%. Masih belum selamat 100%. Sebab tu sifat 20 kita belajar benda yang jelas, benda yang selamat. Kita cukup kita kata Allah tu ada kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Ini sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Habis tu manusia pun ada ilmu juga, manusia pun melihat juga, mendengar juga. Dia pun lawan balik kat kita kat situ. Kita kata sebab tu kita kata yang pertama sekali kita kena tahu beza antara zat, sifat dan perbuatan. Zat, sifat dan perbuatan. Kalaulah tangan, kaki, wajah, telinga, mata, itu semua adalah anggota menurut bahasa. Menurut bahasa dia adalah anggota, itu jelas. Menurut bahasa. Tapi kalau melihat, mendengar, ilmu, kudrah, kemampuan, kehendak, itu bukan sifat. Itu bukan zat, itu bukan anggota. Itu adalah sifat dan juga perbuatan. Sifat dan perbuatan. Maka kita kata tidak mengapa kita bukan tidak mengapa, bahkan wajib kita mengatakan Allah tu memiliki sifat ilmu dan sifat sama, sifat basar, sifat kudrah, sifat iradah, semualah sifat kerana dia adalah sifat. Sifat ini memang jelas sifat. Memang ilmu, sama, basar itu semuanya jelas sifat. Bukan anggota. Mana ada ilmu bukan anggota. Kudrah bukan anggota. Mendengar bukan anggota. Yang kita bahas tentang sekarang ialah tentang anggota. Yang kita nafikan adalah anggota. Jadi kita bukan menafihi kita kerana kita nak kata Allah tak sama dengan makhluk, semua benda kita nafi. Sampai ilmu, samak, basar pun kita nafi. Tidak. Tapi ada kelompok yang menafikannya juga. Itu masalahnya. Masih ada, bukan masih lah, daripada zaman dulu lagi muncul. Oleh kerana terlalu ingin mensucikan Allah Ta'ala, mereka nafi habis semua. Allah tak ada ilmu, tak ada kudrah, tak ada. Kenapa? Sebab manusia pun ada ilmu, manusia pun melihat, manusia pun mendengar. Maka Allah langsung tak boleh ada sifat-sifat tersebut. Kita kata ini melampau dari sudut menafikan. Yang pertama tadi melampau dari sudut mengisbatkan. Semua Allah ada tangan, kaki, wajah, mata dan sebagainya. Semua dia isbatkan. Satu lagi pula terlalu melampau dalam menafikan. Tak ada, tak mendengar, tak ada ilmu, tak melihat. Kenapa? Itu semua sifat-sifat makhluk juga, kata dia. Di sinilah kita kata kejahilan. Kita kata jahil murakkab. Orang yang tak dapat nak membezakan, tak nampak perbahasan dia tu. Sebab tu ulama-ulama Asy'ariyah mengkaji dengan teliti bab sifat ini. Jadi kita kena tahu dia ada zat, ada sifat dan ada perbuatan. Jadi kalaulah kita kena memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab kerana Allah Ta'ala kata inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu boleh berfikir. Maksudnya berfikir, memahami Al-Quran dengan gaya bahasa Arab. Jadi menurut bahasa Arab itu tangan itu anggota, mata itu anggota, jari itu anggota. Semuanya faham, semua orang Arab faham. Bahkan kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa apa pun, semuanya faham bahawa tangan, kaki, wajah, mata itu adalah anggota.
Apabila kamu nak mengatakan bahawa tangan, kaki, wajah, mata tu bukan anggota, dia adalah sifat, itu namanya majas. Itu namanya kiasan. Namanya kiasan. Engkau tak terima pula kiasan. Kau kata tak, bukan kiasan, hakikat. Tangan yang hakikat, mata yang hakikat, jari yang hakikat. Masalah besar lah bila kau kata benda tu semua hakikat. Orang akan faham itu anggota. Tetapi kalau melihat, mendengar, ilmu, kudrah, kuasa, kehendak, itu tak ada masalah ya. Sebab itu adalah sifat. Sifat ni tak ada kaifiat. Sifat dia tak ada kaifiat, dia tak ada bentuk, dia tak ada rupa. Sifat benda yang abstrak. Sifat benda yang abstrak. Maka kita tidak boleh nak menyamakan antara pendengaran dengan pendengaran. Sebab dia benda yang abstrak. Kita nak tengok ciri-ciri persamaan atau perbezaan, mesti benda tu zat. Jadi persamaan dan perbezaan itu dari sudut zat yang kita nafikan. Adapun dari sudut sifat, maka tak akan berlaku persamaan. Tak akan berlaku persamaan dari sudut sifat. Kerana apa? Sifat itu benda yang abstrak, bukan benda yang bukan benda, dia bukan benda yang wujud yang kita nampak boleh pegang-pegang sifat tu. Faham Sebab tu kita kena tahu beza antara telinga dengan mendengar. Telinga anggota, mendengar sifat. Mata anggota, melihat sifat. Jadi kita kena tahu beza tu. Jadi kita kata yang kita nafikan ni adalah dari sudut zatnya, anggotanya. Adapun sifat tak akan sama. Sifat Allah mendengar dengan sifat kita mendengar tak akan sama. Sebab kita mendengar dengan telinga, kita mendengar dengan anggota telinga, kita melihat dengan mata. Tak ada mata, kita tak boleh lihat. Dan ada orang ada mata pun kadang tak boleh lihat juga, kan? Allah Ta'ala tidak ada anggota. Jadi sifat melihat Allah Ta'ala tu contohnya takkan sama dengan kita. Sebab tu tak ada masalah kalau kita kata Allah maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha melihat, maha mendengar, maha berbicara. Kerana itu semua sifat. Itu semua sifat. Jadi tak ada masalah. Benda tu nak kita isbatkan, dan memang Quran isbatkan, memang kita kena terima benda tu. Tetapi kalau tangan, kaki, wajah, mata, telinga, itu memang anggota. Maka kita menafikan dari sudut zat, bukan dari sudut sifat. Faham Begitu juga perbuatan. Kalaulah perbuatan itu ada unsur-unsur yang menunjukkan Allah tu berjisim ataupun mempunyai anggota, maka kita nafikan. Contohnya ayat seperti Ar-Rahman wa'ala arsyistawa, kan. Kalau dia kata maksudnya ayat tu Allah berada atau duduk di atas, itu pun kita kata tak, salah. Ayat itu bukan menunjukkan maknanya Allah duduk. Kerana Allah duduk berarti Allah ada anggota. Duduk tu kan kita melabuhkan punggung kita di atas sesuatu tempat, atas kerusi ke, atau atas lantai ke, atas apa ke. Maknanya itu maknanya duduk. Maka ada pertembungan di antara punggung ataupun sesuatu zat itu dengan satu zat yang lain. Kita kata mustahil Allah Ta'ala duduk. Jadi kita tidak mengatakan bahawa maknanya kita akan menafikan segala perbuatan-perbuatan yang akan membawa kepada menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nafikan. Itu maksud mukhalafah lil hawadith. Faham Boleh? Memang bab mukhalafah lil hawadis ni memang panjang lah. Bab mukhalafah lil hawadis ni memang bab yang agak panjang. Kerana apa? Kerana untuk menentukan perbezaan di antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memang berselisih. Maksudnya banyak kelompok-kelompok, banyak fahaman-fahaman yang berselisih lah dalam bab ni. So maknanya kesimpulannya kita katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk dari apa sudut sekalipun. Sama ada dari segi zatnya, atau dari segi sifatnya, atau dari segi perbuatannya. Tak sama langsung. Dan asasnya adalah zat lah. Sebab apa? Tanpa zat tak boleh ada sifat, tak boleh ada perbuatan. Perbuatan dan sifat itu menumpang pada zat. Jadi kita menafikan daripada awal lagi, iaitu zat Allah tu tidak memiliki ciri-ciri zat selain dia, zat hawadis atau zat makhluk. Tak sama. Hanya boleh saja persamaan dari segi lafaz. Tapi lafaz yang tidak membawa kepada makna yang mungkin mengelirukan ataupun membawa kepada menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Seperti macam mereka kata Allah bersemayam.
Kalaulah perkataan bersemayam itu membawa kepada persamaan antara Allah dengan makhluk dari sudut duduknya itu pun kita nafikan. Kita kata tak boleh. Tapi kalau maksud bersemayam itu satu perbuatan yang boleh dibezakan sama sekali dengan makhluk, itu boleh. Sebab apa? Tengok juga perkataan tu kan. Yang penting tu makna dia, bukan perkataan dia. Maksudnya kita hanya menolak perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada persamaan antara Allah dengan makhluk, kita akan tolak. Sama ada secara tak boleh. Allah Ta'ala duduk bersemayam di aras, tak boleh. Itu makhluk. Sebab apa? Itu ciri-ciri makhluk. Duduk dan bersemayam di aras itu adalah ciri-ciri makhluk. Itu bukan. Dah huraikan. Tidak boleh kita mengatakan Allah duduk bersemayam di atas aras. Kita hanya boleh baca sahaja Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kalau ditanya apakah maknanya, so ada dua cara saja. Kalau orang tanya kan, habis tu makna Ar-Rahmanu ala arsyistawa tu apa dia? 3 cara lah. Kita kata ada 3 cara. Cara yang pertama, kita kata baca sahaja ayat tersebut, jangan ditafsirkan, jangan dimaknakan ayat tersebut. Kerana para salafus soleh mengatakan bahawa amirruhu kama ja'a, ataupun amirru kama ja'at, lalukan sahaja sebagaimana dia datang. Maksudnya ayat itu datang dengan berbunyi Ar-Rahmanu ala arsyistawa, maka kita kata maknanya Ar-Rahmanu ala arsyistawa, jangan diterjemahkan langsung kepada duduk ke bersemayam, tak boleh. Itu cara yang pertama, cara salafus soleh. Yang kedua cara ulama-ulama terkemudian. Cara-cara ulama khalaf, kita kata okey, tengok perkataan istiwa itu ada banyak makna. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Jadi istiwa itu ada banyak makna. Antara maknanya istaula, menguasai. Antara maknanya ala, tinggi. Antara maknanya ialah tamam, iaitu sempurna. Jadi kalau kita ambil makna istiwa tu dengan makna-makna yang sesuai bagi Allah, tak apa. Itu namanya takwil. Takwil tafsili. Itu boleh, tapi itu hanya sekadar untuk suatu, kita kata apa, satu kaedah untuk mengelakkan daripada orang salah faham, daripada orang mengatakan bahawa istiwa itu adalah duduk dan bersemayam. Maka kita kata tidak boleh diertikan dengan duduk dan bersemayam. Kalau nak diertikan juga, kita ambil makna yang lain. Sebab apa? Istiwa itu sendiri ada 13 makna. Antara maknanya yang sesuai bagi Allah, seperti istaula, menguasai, ataupun ala, tinggi, ataupun tamam, sempurna. Itu kita kena ambil makna-makna yang sesuai bagi Allah. Tak boleh ambil makna yang membawa kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Cara yang ketiga, cara Sayyidina Umar. Cara Sayyidina Umar faham-faham je lah. Kalau orang tanya apa maknanya, kita lempang sebiji, kita tumbuk sebiji. Sebab apa? Sayyidina Umar kalau ditanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, dia ambil pelepah kurma tu, dia belasah orang tu. Sebab apa? Jangan dibahas. Ayat-ayat mutasyabihat jangan dibahas. Kita cukup kita membahas ayat-ayat yang muhkam saja, ayat-ayat yang jelas. Jadi sifat 20 ni membahas perkara yang jelas bagi Allah Ta'ala. Allah ada kudrah, irada, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, ini jelas. Jangan duk bahas benda-benda yang menimbulkan perselisihan. Jadi dia kata, maknanya bersemayam, maknanya duduk. Sudah. Maka kita tak membahaskan, jangan dibahaskan perkara ni di kalangan orang awam. Masyhur kan kisah Imam Malik tu kan. Saya rasa semua orang tahu kot kisah Imam Malik. Ada orang datang masuk jumpa Imam Malik, dia tanya al-istiwa kaifa istiwa. Dia tanya Ar-Rahmanu ala arsyistawa kaifa istiwa. Ayat yang menunjukkan Allah beristiwa atas arasy itu, macam mana Allah istiwa tu? Imam Malik pun fa'atraqa sa'atan, dia tundukkan dia punya kepala dia kata al-istiwa'u ghairu majhul wa kaifiyatuha ghairu ma'qul. Ada riwayat kata wa kaifiyatuha marfu' wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Maka kita kata istiwa itu ghairu majhul, tidak diketahui, dan kaifiat istiwa itu ghairu ma'qul. Tak boleh kita nak fikirkan bagaimana Allah bersemayam di atas aras tu, tak boleh nak fikir. Bukannya tak sesuai bagi Allah Ta'ala.
Tapi kita kena beriman dengan ayat tersebut, dengan maknanya yang sesuai bagi Allah Ta'ala. Dan wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang masalah ini adalah bid'ah. Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya tentang bersemayam tu pun dah bid'ah dah. Jadi itu masyhur lah hadis yang riwayat Imam Malik. Jadi sebab tu salafus soleh, para sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in, mereka tak bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menunjukkan keraguan, ayat yang boleh membawa kepada menjisimkan Allah Ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Mereka tak tanya. Tapi bila zaman semakin setelah zaman tabi'in tersebut, kalau orang Islam tak payahlah kan. Kalau orang bukan Islam lagi mudahlah. Ya, memang kita bagi dia kiasan lah. Kita bagi kiasan. Contohnya, kita kata ada orang dia bawa barang kan, lepas tu dia kata oh my friend, please give me your hand. Please give me your hand. Jadi takkanlah please give me your hand tu kita nak kata maknanya kita okay lah, you are my friend, I cut my hand give to you lah, no problem, because you are my good friend, so I cut my hand and I give my hand to you lah, because you want my hand, right? Takkan kita, orang tu bodoh kan. Makna please give me your hand tu maksudnya apa? Bukan minta tangan, maksudnya minta pertolongan. Tapi dia kata please help me pun boleh, tapi dia kata please give me your hand. Jadi apa makna please give me your hand? Kalau kita terjemahkan secara literal, tolong bagi aku tangan kau. Oh, kau nak tangan aku aku tangan kau sekali pun kau tahu. Jadi orang faham, walaupun dia kata please give me your hand, itu kan kiasan. Maksudnya tolonglah aku, berilah aku pertolongan. Jadi kita katalah benda ni sebenarnya ada kaedah untuk memahami ayat-ayat tersebut. Sebab tu yang seperti yang saya sebut tadi, sebahagian ulama-ulama khalaf mereka lebih suka mentakwilkan ayat tersebut. Kita kata ayat ini ayat majaz, ayat kiasan. Maka maknanya adalah menguasai. Selesai. Tapi yang Wahabi duk kerah kepala, salaf. Ya, kita betul, kita tak nafikan salaf tu memang zaman yang terbaik. Tetapi tak sesuai keadaan dia. Kita hanya berpegang dengan pendapat salaf bila sesuai dengan keadaan. Jadi ada keadaannya kita kena guna cara lain. Kita macam berhadapan dengan orang Islam, kita kata ini adalah metafora, kita kata. This is a metaphor. This is this kind of sentence is a metaphor, kita kata kan. Ini ayat metafora. Jadi fahamlah. Jadi biasalah Al-Quran tu bukan buku-buku biasa. Al-Quran tu kaya dengan literature yang tinggi. Tidak ada literature yang lebih tinggi daripada literature Al-Quran. Jadi biasalah dalam literature akan ada metafor, akan ada macam-macam kan, proverb dan sebagainya. Kita teranglah kat dia, insya-Allah dia fahamlah kot. Boleh Jadi dalam bahasa Inggeris pun ada juga ayat keraguan. So takkan orang tu bila kata please give me your hand, maksudnya bagi tangan, maksudnya bagi bantuan. Wallahu alam, insya-Allah nanti panjang lagi pembahasan ni, kita sambung lagi insya-Allah pada minggu hadapan, bulan depan lah, sebab minggu depan hadis, lepas tu fiqh, lepas tu hadis balik, lepas tu akidah. InsyaAllah pada bulan hadapan insyaAllah kita akan sambung lagi. Benda ni dah dibahas panjang lah kan sebelum ni. Ini ulang-ulang sajalah untuk menguatkan lagi. Jadi setakat itu dulu, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua. Amin wa iyyakum.